Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Muhammad Haris. Hari ini saya akan menceritakan tentang Ibnu Sina, iaitu bapa perubatan. So kita pergi kepada biografi Ibnu Sina terlebih dahulu. So nama sebenarnya adalah Al-Husin bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Beliau dilahirkan pada tahun 370 Hijrah bersamaan dengan 980 Masihi. Beliau dilahirkan di Afshanah, Bukhara, Turkistan. Beliau berketurunan Turki. Gelaran beliau adalah Ibnu Sina di timur dan Abi Sina di barat. Beliau wafat pada 428 Hijrah bersamaan dengan 1037 Masihi di Hamazan. Beliau juga pernah bertugas sebagai pakar perubatan di wilayah Rai dan penasihat agung Amir Al-Daulah di Asfahan. Kepribadian Ibnu Sina. Beliau ni tekun mempelajari ilmu. So ketekunan beliau nak dapat ilmu tu sampai beliau membaca buku yang berkaitan dengan metafizik karangan Aristoteles sebanyak 40 kali. Beliau juga tak beragama. Beliau sering berdoa kepada Allah, terutama apabila menghadapi kemutuan. So antara faktor kejayaan beliau ni adalah meminta daripada Allah. Beliau juga sering pergi ke masjid untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. So dia pergi masjid ni, kalau kita pergi masjid kan, mesti hati kita rasa tenang kan. Macam tu lah. So banyak ada boleh masuk kan. So yang ketiga adalah pintar. So pada umur 18 tahun, beliau dah berjaya menguasai pelbagai ilmu nakliah, iaitu ilmu agama. Beliau juga seorang yang berinovatif. Beliau melakukan penyelidikan dan menghasilkan karya dalam bidang ilmu, terutama perubatan. So pendidikan Ibnu Sina. Beliau mempelajari ilmu fiqh, tasawuf, geometri, hisab dan astronomi. Beliau dah sejak umur 5 tahun beliau dah start belajar Al-Quran di Bukhara. Semasa berusia 16 tahun, beliau telah menguasai ilmu perubatan dan beliau telah menghafal Al-Quran ketika berusia 10 tahun. Antara guru Ibnu Sina adalah Ismail Az-Zahid yang mengajar tasawuf, Muhammad Al-Masah ilmu hisab dan geometri, Abu Abdillah An-Natili yang mengajar ilmu falsafah, dan Al-Biruni iaitu astronomi. So antara pencapaian terbesar Ibnu Sina dalam perubatan adalah penemuan penyakit baru dan puncanya. Contoh ni adalah pengaruh kuman dalam penyakit jangkitan virus seperti TB, penyakit seperti rubella, alahan cacar dan penyakit jiwa. So beliau juga dah menemukan penemuan dalam bidang farmasi. Artinya adalah hasilkan ubat mujarab untuk pelbagai jenis penyakit. Beliau juga menghasilkan ubat virus. So yang seterusnya adalah membangunkan teknologi perubatan. Beliau telah mencipta pecahari dan benang khusus untuk menjahit luka. So antara kesan peninggalan Ibnu Sina dalam bidang perubatan adalah dalam pemerhatian. Pemerhatian adalah melakukan metod pemerhatian dan analisis. Berdasarkan metod ini, ilmu perubatan berkembang maju hingga ke hari ini. So dalam macam ada orang sakit kan, so kita tengok apa simptom-simptom dia. Lepas tu kita analisis maklumat-maklumat tersebut. So yang kedua adalah cara merawat penyakit, membuat analisis tentang pelbagai penyakit serta kaedah merawatnya. So kita kaji dulu penyakit-penyakit tu, lepas tu baru kita tahu apa puncanya. Lepas tu baru kita dapat kaedah untuk mengatasi penyakit ni. So yang ketiga adalah penyelidikan dan penelitian. Penyelidikan dan penelitian Ibnu Sina banyak mempengaruhi perkembangan ilmu perubatan moden. So dalam penelitian dia ni ada banyak maklumat tentang ilmu perubatan moden. Instruksinya adalah teknologi. Hasil perkembangan sains dan teknologi telah muncul kaedah perubatan baru menggunakan peralatan-peralatan canggih. So yang seterusnya adalah sumbangan Ibnu Sina. So beliau telah menghasilkan 116 karya dalam bidang matematik, fizik, falsafah, biologi, kimia, sains, politik dan astronomi.
Buku-buku itu dihimpun oleh Dominican Institute for Oriental Studies di Kahirah, Mesir. Terjemahan karya karya beliau telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dinamakan sebagai Mu'allafat Ibn Sina, iaitu karya Ibn Sina. Penemuan melakukan banyak penemuan dan pencapaian dalam bidang farmasi dan perubatan. Apa dia banyak buat penyelidikan kan. Sebanyak penemuan yang dia dapat. So ni antara sumbangan beliau dalam bidang perubatan. So sebuah universiti pendidikan di Hungary telah mengambil namanya sepenuh nama Ibn Sina, iaitu Avicenna College. Ini adalah sifat-sifat Ibn Sina yang harus dicontohi. Antaranya adalah bersungguh-sungguh menuntut ilmu, tidak membuang masa, sentiasa membaca dan mengkaji Al-Quran, tak pendatang agama, berdoa apabila menghadapi kebutuhan, menguasai pelbagai ilmu nakliah, rajin buat pendidikan. So ini adalah antara faktor-faktor yang membolehkan dia menjadi seorang yang berjaya.